Tak tahulah kenapa hari ni duk terasa macam nak makan benda-benda yang pedas je. Yang teringatkan makanan Negeri Sembilan. Penuh dengan santan creamy, kemudian pedas daripada cili padi pula tu. Allahu Akbar. Okey, hari ni kita nak buat masak lemak udang dengan rebung madu. Sangat wangi, memang sangat sedap kalau ada dekat dalam masak lemak. Untuk buat masak lemak, sama juga dia adalah resepi asas. Kita boleh pakai ketam, kita boleh pakai udang, kita boleh pakai ikan, apa saja seafood memang sangat sesuai resepi ini. Baik, udang hari ini saya pakai udang saiz biasa. Kita buang bahagian atas dia yang ada tajam tu. Okey, yang belakang ni terpulang. Kalau kata nak buang, buang. Kalau tak nak buang, itu terpulang. Okey, kalau masak lemak originalnya, sebenarnya dia memang tak ada tumis langsung. Semua main rebus saja. Bawang tumbuk, bawang putih tumbuk, masuk rebus sekali dengan santan. Tapi bezanya resepi yang kita nak buat hari ni, sebab kita nak bagi dia wangi sikit. So, kita nak tumis dulu semua bahan-bahan tu. Okey, bahan-bahan yang kita nak tumis, ini adalah asas untuk setiap masakan Asia ataupun masakan Melayu. Memang kita banyak pakai bawang merah. Okey, bawang putih kita masukkan lebih kurang dalam 5 ke 6 ulas. Kemudian saya ada kunyit hidup. Kunyit hidup memang sangat bagus. Sebab apa? Bila kita pakai, warna dia lagi cantik. Dia punya rasa akan lagi sedap. Berbeza daripada kita pakai yang serbuk. Sebab apa? Yang serbuk tu memang dah dicampurkan dengan sedikit pewarna dan juga tepung nak bagi dia pekat. So, kita jangan pakai yang serbuk. Kita ada yang fresh. Kenapa kita nak pakai yang serbuk kan? Baik, yang ni pun sama. Kita masuk dekat dalam. Dan kita kena tumbukkan dia dulu sampai dia lumat dan keluarkan air. Kemudian terus saja kita boleh tumis. Okey, macam yang saya cakap tadi, kalau resepi asal memang dia tak ada tumis-tumis ni semua. Terus masukkan saja dalam rebusan santan. Tapi sebab saya nak bagi dia lagi wangi, so kita pakai minyak biasa saja. Lebih kurang dalam 4 cancang. Cantik. Nampak tak? Tengok dia punya warna pun memang sangat menggiurkan. Okey, pedas confirm datang daripada cili padi. Kalau masakan Negeri Sembilan tak ada cili padi, tak ada pedas, it's not makanan Negeri Sembilan. Itu bukan. Okey, makanan Negeri Sembilan asas dia santan, cili. Ini dua yang paling penting. Kalau tak ada, bukan makanan Negeri Sembilan. Sama juga kita punya cili, kita kena tumbukkan dia dulu dan terus saja kita masukkan dekat dalam tumisan. Okey, setiap kali kita masak bahan-bahan yang bertumis, berkuah, proses dia sangat penting untuk kita garingkan ataupun bagi rempah-rempah kita tu masak. Baru dia akan keluarkan dia punya bau tu semua. Bila tumisan kita tu dah agak garing, terus saja kita boleh masukkan sedikit asam keping. Okey, bila kita masak udang, ikan, apa-apa seafood saja, seeloknya kita letakkan sedikit elemen masam untuk dia potong bau hanyir tu. Alright, kemudian air. Okey, untuk air ni sebenarnya tak perlu banyak. Sebab apa? Kita nak masukkan santan nanti, kita nak kita punya kuah tu pekat dengan santan. Okey, selepas kita dah gaul-gaulkan dia, kemudian terus saja kita masukkan santan. Okey, santan lebih kurang dalam 500 ml. Tapi saya rasa tak sampai kot ni, dalam 300 ml je ni. Okey, santan pun kita gaulkan dia sekejap. Sementara tu, kita nak masukkan terus kita punya udang. Alright, untuk buat masak lemak ni sebenarnya kita tak perlu nak tunggu sampai kuah dia tu menggelegak, mendidih, tak payah. Bila kita masak dengan udang, udang ni sangat cepat untuk kita masak. Kalau kita terlalu lama dekat dalam kuah, nanti dia akan overcook dan udang tu dia akan hilang dia rasa manis dia dan dia akan sedikit keras. Kita nak masukkan rebung madu.
rebung ni kita potong saja. Nipis-nipis pun tak apa. Nak potong besar, panjang, ikut kita punya cita rasa. Masuk kat dalam. Gaulkan sikit. Alright, bila kita masak dengan udang, kita kena ingat udang ni dekat dalam badan dia ada banyak air. Lebih kurang macam ayam juga. Memang banyak air dekat dalam. So bila kita masak perlahan-lahan, dia akan keluarkan air daripada badan dia tu dan dia akan bagi rasa dekat kuah kita tu. So kita tak perlu nak tambahkan perasa terlalu banyak. Kita nak kacau pun, kita kacau bahagian tepi tu. Jangan bagi kena udang kasar-kasar sangat. Sebab apa, nanti kepala dia pun tercabut, dia patah. Okey, lepas tu saya nak masukkan juga ejen pewangi dia, daun kunyit. Daun kunyit macam-macam kita boleh buat. Kita nak bakar ikan pun boleh. Kita nak masuk dekat dalam kuah kita pun boleh. Kita nak potongkan dia. Nipis-nipis, senipis yang boleh. Okey. Itu saja. Kita masuk dekat dalam. Untuk bahan perasa dia, kita cuma letakkan sikit garam, sikit gula. Dah, cukup. 2 asas saja rasa dia. Okey, yang ni kita kena gaul-gaulkan dia sikit. Kacau slow-slow. Macam nak jaga baby kan. Kasar pun tak boleh, slow sangat pun tak boleh. Alright, bila dia dah betul-betul menggelegak, udang pun dah timbul, yes, kita punya masak lemak memang dah siap. Pedas, berlemak, wangi. Bila masuk je bulan Ramadan, memang penuh dengan makanan. Kita pergi bazar pun kadang-kadang sampai 12 tangan penuh beli kuih, beli ayam. Lepas tu balik subuh nanti, semua dah basi. Kita ni sebenarnya bulan-bulan puasa, kita kena minimumkan penggunaan kita. Jimat yang mana boleh jimat. Macam resepi yang saya nak buat hari ni. Pedal ayam, hati ayam, masak minyak. Mungkin ada orang yang rasa geli, tak pernah makan, tapi kalau kita masak dia dengan cara yang betul, dia akan jadi hidangan yang sangat-sangat sedap. Baik, cara kita nak masak hati ayam dan pedal ayam. Alright, kat sini saya dah rebuskan saya punya air. Sebab apa kita nak kena rebuskan dulu hati ayam ni? Baik, hati ayam, dia ada darah, dia ada air dekat dalam. So, bila kita terus goreng, dia akan hancur. So, bila hancur, kita punya makanan tak akan jadi sedap, kita punya hidangan tu. Dan dia akan over palate, kita punya lidah ni. Dia akan keluarkan rasa dia yang berlebihan. Okey, apa yang perlu kita buat dulu sekarang ni? Kita masukkan dulu hati ayam, pedal ayam. Dan saya ada juga ni, dia punya jantung. So, ini pun boleh makan sebenarnya. Kita masukkan dekat dalam air rebusan ni. Kita biarkan dia sekejap dalam 5 ke 6 minit. Bagi dia keluarkan kotor-kotor. Dan dia jadi kecut sikit dia punya saiz. Dan kita boleh teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, untuk buat masak ni sebenarnya dia sangat simple. Alright, apa yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Okey, macam mana bahan yang mungkin orang jarang-jarang makan. Tapi bila kita sediakan dengan cara yang betul, dia akan jadi lazat. Baik, bahan yang pertama, kita ambil halia. Halia, bagusnya halia ni, dia akan potong bau, dia akan bagi rasa. Okey, untuk halia, kita just racit-racitkan dia, nipis-nipis, panjang-panjang, untuk mudah kita nak tumis nanti. Kemudian, bawang putih. Okey, untuk bawang putih, kita ketuk saja. 3 ulas. Kemudian untuk tumisan yang seterusnya kita pakai bawang merah kecil.
Okey, semua bahan-bahan ni kita main racik-racik saja. Alright, bila dah ada bahan tumisan, kita nak bagi dia warna. Okey, warna asas untuk makanan ni akan datang daripada kunyit. Okey, kita pakai kunyit hidup. Lebih kurang dalam 5-6 ketul. Kita perlu tumbukkan dia dulu. Kita tumbuk sampai kita punya kunyit tu jadi lumat, halus. So, kalau macam ni dia mudah untuk keluarkan dia punya warna. Alright, kita teruskan dengan kita punya hati ayam, pedal ayam. Okey, bila kita dah rebuskan dia, lebih kurang dalam 80% dia dah masak. Terus kita toastkan dia punya air. So, lepas kita dah buang air rebusan yang lebih tadi, so kita panaskan balik kuali kita ni. Alright, untuk buat masak minyak ni, kalau boleh kita pakai kuali yang agak dalam sikit. Sebab apa? Kita nak biarkan dia punya flavor tu nanti akan keluar, kemudian kita tumiskan dia, dia akan bersalut. Mudah untuk kerja kita nak masak tu. Alright, sekarang ni kita masukkan minyak lebih kurang dalam 6 sudu makan. Kita masukkan kita punya bahan tumisan tadi, halia, bawang putih, bawang merah, semuanya kita kena tumiskan sampai dia agak wangi. So, sambil-sambil kita tumis bahan tumisan tadi, kita masukkan juga kita punya kunyit yang kita dah tumbuk tu. Masuk dekat dalam tumisan tadi dan kita kena gaulkan sekali lagi. Alright, untuk proses ni biarkan kunyit tu keluarkan dia punya warna dan dia akan naik sedikit wangi. Kemudian saya nak masukkan sedikit asam keping. Okey, asam keping ni standard, memang untuk bagi dia masam sikit. Lepas kita dah masuk asam keping tu, terus saja kita masukkan balik kita punya hati pedal jantung ayam tu dekat dalam kita punya tumisan tadi. Alright, proses ni dia ambil masa lama sikit sebab apa? Kita nak bagi minyak tu semua serap masuk balik dekat dalam hati dan juga pedal tu. Okey, sambil-sambil tu kita nak letakkan juga cili. Okey, untuk cili merah ni dia tak ada special sangat. Kita just potong saja nipis-nipis dan masuk kat dalam untuk bagi warna. Okey, untuk rasa dia memang sangat mudah. Okey, rasa dia memang akan datang naturally daripada hati dan juga pedal tu sendiri. Dan kita kena tambahkan sedikit saja lada sulah dan sedikit garam. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita gaul dia perlahan-lahan, biar dia punya minyak tu keluar, biar minyak tu serap masuk balik dekat dalam sampai dia betul-betul ada warna, baru kita boleh masukkan bawang sebagai bahan hiasan dia. Macam mana kita nak tahu kita punya hati dan pedal ni dah masak kan? Alright, kita tengok bahagian tepi-tepi dia semua naik minyak. Okey, minyak ni dia akan jadi kuah kepada kita punya nasi. Alright, cara kita nak makan dia pun, kita tak perlu nasi minyak apa semua. Dia kena dengan nasi putih saja. Bila kita gaulkan dia, minyak tu dia ada flavor, dia ada rasa. Itu yang akan jadi dia punya kuah. Tapi makanan ni memang kita boleh makan, sedap, memang sedap. Tapi kita tak boleh makan selalu. Kolesterol memang sangat tinggi. Alright. Sekarang ni saya ada juga bawang biji. Kita racik-racikkan dia. Masuk kat dalam. Kemudian saya ada juga daun bawang. Sama juga. Masuk dekat bahagian dalam. Bila daun bawang dan bawang tu dia dah agak layu, tutup api dan kita boleh terus hidangkan dia.
Walaupun masa dia mentah tadi nampak macam agak menggelikan sikit, mungkin ramai yang tak makan, tapi bila kita dah masakkan dia, bau dia sangat harum. Kos untuk buat dia memang tak sampai RM2 pun. Dan mungkin inilah dia makanan yang paling sedap untuk sesetengah orang. Untuk resipi yang ketiga ni, saya nak buat resepi sahur. Saya ada lauk yang lebih yang semalam tu, tapi saya macam malas nak makan nasi lah kan. Okey, saya buka-buka saya punya almari tadi, adalah kentang. Alright, kentang ni pastinya setiap rumah mesti akan ada kan. Okey, apa yang saya nak buat hari ni, kita nak buat mashed potato, tapi kita nak makan dengan murk makhni. Untuk buat kentang memang sangat mudah. Okey, kalau boleh kita pakai kentang roset. Ada bermacam-macam jenis kentang. Kentang roset adalah kentang yang paling sesuai untuk kita buat mashed potato. Sebab apa? Dia punya isi sangat lembut, sangat fluffy bila kita rebuskan dia. Okey, proses dia sangat mudah. Kita buang dia punya kulit, bagi bersih-bersih, rebus, letakkan garam sikit sampai dia jadi empuk. Alright, bila dia jadi empuk, terus saja kita ambil kita punya whisk ni. Untuk buat mash yang baik sebenarnya, bila kita rebus tu, terus saja kita kena lenyek-lenyekkan dia. Kalau kita biarkan dia sampai dia sejuk, dia tak akan jadi mash yang baik lagi. Alright, selepas tu apa yang kita boleh buat? Dekat sini saya ada sikit butter. Okey, butter ni fungsi dia untuk bagi sedikit rasa masin dan juga untuk lembutkan kita punya mash. Alright, masukkan. Lepas tu saya nak masukkan sikit lagi krim. Krim ni pun sama, fungsi dia untuk bagi lemak dan juga lembutkan mash. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita kena gaulkan dia sampai dia betul-betul sebati. Kalau kita tengok dekat sini, warna dia memang sangat cantik, sangat gebu kan. So, dia tak ada orang cakap apa colourful itu. Okey, untuk menarikkan lagi kita punya mash, saya nak letakkan sikit daun bawang. Okey, daun bawang senipis yang boleh. Masuk dekat dalam. Letakkan sikit lagi butter. Letakkan sikit garam. Gaulkan dia balik sampai dia betul-betul sebati. Alright, sambil-sambil tu kita punya lauk yang lebih tu kita kena panaskan dia sebelum kita hidangkan. Kita punya murk makhni ni tadi kita panaskan dia balik, bagi dia pekat balik. Dan kentang, alright, kentang mashed potato kita tadi memang sangat fluffy kan? Memang sangat putih, cantik, sangat cantik dan dia sangat mengenyangkan. Okey, kita letak dekat atas pinggan kita ni. Lubang sikit sebab kita nak letakkan dia punya kuah. Tutupkan api. Letakkan sikit daun bawang. Cantik, memang cantik. Murah, memang murah. Dan pastinya dia akan mengenyangkan anda sepanjang hari.